semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran secara online bersama saya, Cikgu Roslina. Okey, untuk kelas satu proaktif dan satu efektif, mana-mana pelajar yang tidak hadir pada minggu ini, mereka sepatutnya dah masuk bab 13. Bab yang saya masukkan ialah bab teorem Pythagoras. Okay. Jadi para pelajar yang dah datang pada minggu ini telah mendapat helaian salinan fotostat 3 muka surat, tak silap cikgu. Okey, jadi pada mana-mana pelajar yang tidak datang dan tiada kertas fotostat itu, maka kamu semua kena menyalinlah. Selepas video ini, cikgu akan bagi salinan soalan-soalan yang cikgu bincangkan. Okey pelajar, cikgu mulakan dulu dengan pengenalan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ini merupakan satu teori bagi segitiga. Segitiga yang kita dah belajar terlalu banyak. Jadi untuk bab ini hanya dihaskan untuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak perlu ada sudut tegak berbentuk L ini. Ini menunjukkan nilainya ialah 90 darjah. Okey. Melalui teorem Pythagoras ini, kita mendapati bahawa terdapat 3 sisi, sebagaimana cikgu akan labelkan ia sebagai A, B dan C. Okey. So, A ini adalah sisi menegak. Okey, manakala B sisi mengufuk. Dan C dipanggil hypotenuse. Okey, so cikgu ulang. Hanya untuk segitiga bersudut tegak, sudut tegak mesti mempunyai nilai 90 darjah. Ini adalah sisi tegak, ini adalah sisi mengufuk, dan C ini adalah hypotenuse. Okey para pelajar, cikgu nak masuk kepada cara melabel sisi dan mengenal pasti hypotenuse. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan sisi menegak, sisi mengufuk dan hypotenuse. Okey, jadi ada 2 cara untuk melabelkan setiap sisi bagi segitiga bersudut tegak. Okey, cara pertama akan menggunakan huruf besar A, B dan C. Sekiranya soalan menunjukkan huruf besar itu akan dilabelkan pada setiap bucu. Tengok bucu dia, huruf besar, bucu, huruf besar, bucu, huruf besar. Sebenarnya tak semestinya ABC, dia boleh jadi P, Q, R, X, W, Z. Okay, ikut pada soalan. Yang penting kamu kena pastikan sama ada dilabelkan pada bucu ataupun pada sisi. Jika dilabelkan pada sisi, dia akan menggunakan huruf kecil seperti ini. A, B dan C. Okey, jadi kamu akan dapat 2 perbezaan, yang mana jika huruf besar pada bucu dan huruf kecil pada sisi. Jadi, sekiranya anda mendapat soalan mengenai melabelkan hypotenuse atau mengenal pasti hypotenuse, anda boleh menyatakan hypotenuse seperti berikut. AC atau CA. Cikgu ulang. Sekiranya anda perlu melabelkan hypotenuse pada segitiga bersudut tegak, anda boleh melabelkan seperti ini. AC atau CA. Kedua-duanya boleh diterima. Akan tetapi anda perlu menulis satu jawapan sahaja. Okey,
sekiranya bentuk soalan seperti ini yang mana menggunakan huruf A, B dan C huruf kecil, jadi anda boleh menyatakan hypotenuse dengan melabelkan hanya huruf C. Okey, sebab apa? C terletak pada hypotenuse. Okey pelajar, sekarang cikgu beri kamu 3 contoh soalan mengenai segitiga bersudut tegak. Okey, di sini contoh-contoh segitiga bersudut tegak yang mana cikgu dah labelkan menggunakan huruf besar P, Q, R, S, T, U dan huruf kecil pada sisi X, Y, Z. Okey, sekarang cikgu bagi tips macam mana nak mengenal pasti hipotenus bagi satu-satu segitiga bersudut tegak. Okey, jika kamu lihat segitiga bersudut tegak ini, dia mempunyai sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah ini ada bucu dia di sini. So, bila bucu dia perlu mengarah pada garis yang setentang. Okey, kalau bucu dia macam ni, so hipotenus mesti berada di bertentangan dengannya. Okey. Sekiranya bucu 90 darjah di sini, so hipotenus bagi segitiga ini perlu setentang dengan ini. Manakala segitiga bersudut tegak ini mempunyai sudut 90 darjah, so ini adalah bucu bagi 90 darjah tadi, maka ini merupakan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak ini. Jadi, macam mana kamu semua nak melabelkan hipotenus? So, hipotenus bagi segitiga ini ialah PR. Manakala hipotenus bagi segitiga ini ialah ST. Dan hipotenus bagi segitiga ini ialah X. Okey, lepas ni kamu semua akan melaksanakan latihan seperti ini. Jadi penerangan hari ini harap dapat dipahami dan para pelajar boleh menyalin soalan pada akhir video ini. Okey, sekian, terima kasih.